Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Awal-awal lagi selimut putih. Apa khabar saudara? Saudara Syahar Ibrahim, terima kasih menemani saya saban malam. Begitu juga Selamat Dali, saudara Mustafa Ilyas. Saudara Rosli Le, apa khabar Li? Saudara Azrul Jalil. Saudara Rosli DH. Saudara Selimut Putih, Waalaikumsalam. Seriau bila Selimut Putih menyapa tu. Saudara Zamari LC. Saudara Farid Ishaq. Itu juga dengan saudara Mazli Syamsuddin. Waalaikumsalam. Hidup UMNO, kata Rosli Le. Ya, saudara Nazil Hashim. Apa khabar Pak Nazil? Moga sihat. Saudara Fizi daripada Terengganu. Ya, saudara Muhammad Hafizi ya, dari Terengganu. Din Mun Andi Mat. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Puan Nurida Erlina. Saudara Badrul Zaman. Badrul Zaman Abdul Rahman. Putra Syah. Waalaikumsalam. Man Andy. Waalaikumsalam. Saudara Bakar Ahmad mendoakan supaya kita dijauhi daripada bencana. Ya, saudara. Jangan lupa Puan Nurliza. Saudara Mat Melaka. Saudara Limut. Saudara Fazilah Awang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Juga subscribe lah di Instagram, saudara, di TikTok, serta di Facebook. Jangan lupa saudara. Saudara Ishak Ramli, salam perjuangan. Begitu je saudara Abang Tony Durian, saudara Azhari, saudara Abdul Hamid, saudara Azhari Tok Kaya, saudara Puan Ruslini daripada Pontian, terima kasih. Saban malam hadir Puan. Saudara Ahmad Dali, Rizal Cik Adi, Zizi Mut, Hazrul Aidi, Joka Karim, Puan Nursidah Kasim dan Wan Syahrudin. Begitu juga dengan Titan, I'm Kamal, saudara Ramli Minggun. Saudara, saya mohon maaf saudara. Pertama sekali mungkin hari ini wajah saya tak ceria letih. Sebab dari awal pagi tadi menghadiri mesyuarat Persidangan Agung bahagian saya, dan balik terus mencari bahan untuk saya hidangkan kepada anda. Terima kasih John Jibril, saudara Taufik Tazani, FK Long, Pak PK, Pak Daud, saudara Madam K, saudara Syahrul, saudara Azli, saudara Mak Piah Mentol, saudara Nazar, begitu juga Puan Umi Kalsum, saudara Abdul Rahman, saudara Muhammad Rafi. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, kerana banyak juga bahan-bahan yang akan diceritakan malam ini. Jadi kita terus masuk dengan laporan hari ini. Hari ini hari Ahad tanggal 16 Oktober. Ia merupakan hari yang ke-940 saudara. Dah 940 hari dah COVID-19 ni, tak usai-usai lagi. Laporan saya terima daripada saudara Jamil Idris. Terima kasih saudara Jamil. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya. Bahawa nampaknya ada sikit susut. Ada sikit susut. Kemarin 2,231 jangkitan. Tapi semalam 2,023 jangkitan. Masih lagi 2,000 saudara. Menjadikan jumlah terkumpul sudah 4,855,480 jangkitan saudara. Saya lihat ada 4 negeri bertambah. Ada peningkatan di 4 buah negeri. Sementara susut di 10 buah negeri. Bagi Perlis dan Pulau Pinang kekal. Itu Perlis semalam 4, kemarin 4, hari ini semalam juga 4. Pulau Pinang juga. Kemarin 96, semalam juga 96. Artinya dua-dua negeri itu kekal. Tidak bertambah, tak kurang, tak naik. Selangor nampak gayanya susut sedikit pada 666. Wilayah Persekutuan juga susut pada 469. Sabah susut 147 jangkitan. Perak susut pada 146 jangkitan. Dan Negeri Sembilan pula meningkat balik pada 134 jangkitan. Itulah 5 negeri di mana terdapat jangkitan mengatasi jumlah 100 jangkitan. Lain-lain negeri alhamdulillah masih lagi bertahan di bawah angka 100. Hari ini 16 hari bulan Oktober. Jumlah jangkitan keseluruhan adalah 24,601 untuk bulan ini. Kerana bulan lepas saudara cuma 57,691. Bulan ini masuk 16 Oktober
sudah pun 24,601. Jadi dalam keadaan musim-musim hujan begini, saya minta lah kalau boleh jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Kita jagalah diri kita, saudara. Kalau keluar rumah, balik, bersihkan tangan kita, bersihkan diri. Kalau boleh mandi, sabun. Itu sajalah kita dapat mengawal daripada perebakan COVID-19. Baik, saudara. Dalam keadaan begini, meniaga terus, saudara. Kita masuk segmen e-commerce. Kalau saudara mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar terus memasarkan setangi al-bakurnya, iaitu haruman seperti kemian yang dibakar, semerbak harum rumah kita. Puan Syarifah Hafifah, Saudara Muhammad Syaril. Juga minyak wangi. Minyak wanginya adalah dari tanah Arab. Saya gunakan Amir Al-Khud. Bila saya pakai tu badan rasa letih, segar sikit. Tapi sebenarnya saya masih lagi dalam keletihan saya hari ini berucap, memberi pandangan, melontarkan idea untuk persidangan agung tahunan UMNO bahagian saya, saudara. Dan kalau anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Hubungi beliau di talian 017 711 4300. Tak perlu nak masak, tak perlu, boleh makan dengan nasi, tak perlu lauk-lauk lain lagi, saudara. Mungkin cari ulam-ulam atau sayur saja sesuai untuk makan dengan nasi, dengan pulut ataupun dengan roti. Sila hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300, saudara. Selain daripada Siti Farehah, bagi anda yang tinggal di Lembah Kelang, yang mahu mendapat bekalan buah-buahan, sila hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Dan saya sentiasa menyarankan anda, ini memang sedap sebenarnya, iaitu popiah sira Lady Maria. Harganya pun murah, tak mahal mana. Boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk menikmati rangup, pedas dan manisnya popiah sira Lady Maria. Untuk teman-teman yang berusaha ataupun nak cari apakah produk untuk kita berniaga, itu tim Nur Aisyah sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen di kawasan anda. Boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018 279 4288. Produknya adalah kosmetik wanita. Itu mesra wuduk dan harga pun mampu milik. Sampai itu terdapat juga produk makanan segera, susu dan sebagainya. Saudara, itulah seketika. Terima kasih kerana mengizinkan saya mewawarkan produk dalam segmen e-commerce. Saudara Suratman Wakman, Saudara Mat Zulkifli, Puan Badariah Akop, Pak Uda di Instagram. Begitu juga Rohana Ismail. Saudara Syah Aidil, Barudin Asnu, Saudara Ramesh John, apa khabar Saudara Ramesh, Saudara Azhar, Saudara Sabarudin, Saudara Rosli Le. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Ini adalah sekadar peringatan daripada teman-teman yang menghantar kiriman pada saya, elok sebagai panduan saya. Kerana daripada Abu Soleh radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyeru para sahabatnya. Sabda baginda, "Duhai sekalian manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya daku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam." Ini hadis riwayat Ad-Darimi. Saudara, jadi sebenarnya saudara, kehadiran baginda Rasulullah SAW adalah merupakan rahmat yang diutuskan kepada kita seluruh alam. Kerana Allah juga ada berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Dan tiadalah kami mengutuskan engkau, duhai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam." Ini boleh baca dalam surah Al-Anbiya, Al-Quran, saudara. Al-Quran ini eloklah saudara baca, dapat satu hari satu baris pun tak mengapa. Kerana menurut Ibnu Abbas, Allah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik mukmin maupun orang kafir pun sebenarnya jadi rahmat bagi orang mukmin untuk memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah.
baginda adalah penyebab memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga dengan iman dan amal terhadap perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW secara diutuskan semata-mata untuk membawa risalah ketauhidan atau untuk mengeluarkan manusia daripada lembah penghambaan sesama manusia kepada menyembah Allah SWT. Ya, saudara, memanglah sebelum hadirnya baginda Rasulullah SAW, masyarakat Arab, mereka suka menggunakan hamba abdi. Ya, saudara, malahan anak-anak perempuan juga ditanam hidup-hidup. Itulah, saudara, kita harus bersyukur kerana kita masih berkesempatan menjadi umat Muhammad. Jangan lupa, saudara, sama-sama kita solat untuk baginda. Buatlah berapa banyak yang boleh sebarang hari. Ya, saudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman saudara Tan Sri Osusukam. Katanya, jangan biarkan diri kita terus terpenjara oleh kesedihan. Jiwa yang hidup perlu bangkit untuk merubah kesedihan daripada terus meratapinya tanpa penghujung. Jadi artinya kalau kita berada dalam keadaan sedih, jangan kita hanyut dalam kesedihan itu, saudara. Bangun, kita bangkit, kita berusaha untuk menghuraikan segala permasalahan yang kita alami, saudara. InsyaAllah, ingat, saudara, Allah tidak akan meletakkan beban kepada umatnya atau makhluknya dengan beban yang tidak mampu dipikul olehnya. Setiap masalah itu ada penghuraiannya. Cuma kita harus saling ingat mengingati. Saya memberi peringatan agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had, kerana saya bimbang kalau mereka berbelanja wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini, tajuknya adalah calon-calon mula melobi. Saudara. Kerana hari ini setelah pun berakhir musim perhimpunan ataupun persidangan agung tahunan UMNO di bahagian sudah pun berakhir, dan inilah juga musim mereka menentukan siapa nak jadi calon untuk pilihan raya. Tapi saya dapat culipan tadi kabarnya Datuk Rahman Bakar mungkin diturunkan bertanding sekali lagi di Marang untuk menentang Tuan Guru Haji Hadi. Satu ketika dulu Datuk Rahman Bakar terkenal sebagai the giant killer. Mudah-mudahan tapi belum lagi mendapat wahyu atau mendapat watikah. Tapi pimpinan di Terengganu kabarnya bersetuju. Mudah-mudahan. Dan secara nampak-nampak gayanya sekarang ni, masing-masing berlumba untuk mendapat calon. Saya melihat dua gabungan saja yang begitu orang berebut-rebut nak jadi calon. Kerana ruang untuk kemenangan ada di situ. Iaitu pertamanya tentulah UMNO Barisan Nasional. Ramai kawan-kawan saya menghubungi saya. Apakah mereka dapat kesempatan? Apakah saya sudah tahu senarai calon dan sebagainya? Kalaupun saya tahu, saya tak boleh menceritakan. Sebab ini sampailah saatnya apabila ia diumumkan oleh Datuk Seri Presiden. Dan parti yang kedua adalah Parti Keadilan. Kabarnya 1,500 lebih menghantar kiriman melalui Facebook, melalui media sosial untuk menawarkan dia calon. Lain-lain parti nampaknya tak ada, saudara. Malahan ada 2-3 parti itu ditawarkan pun orang tak nak. Itu artinya parti tersebut tidak mempunyai masa depan ataupun punya peluang untuk menang. Jadi kalau masuk pertanding itu kalah, buat apa? Sebab itu mereka ada parti yang menawarkan, ada 5-6 orang kawan saya. Dia kata saya dapat tawaran dari parti, saya tak mau cakap soal parti lain, saudara. Saya kata pulanglah kepada you, dia kata. Tapi itulah dia kata, malahlah nak bertanding. Itu katanya. Ya, saudara. Baik, sebelum saya meneruskan pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Penjual kain dari Jerlun mendapat laba jual di Tampin. Tidak lain balun membalun apabila tiba musim berkempen. Itulah macam mana saya katakan semalam. Nampak gayanya Pak Nazil begitu teruja untuk menuliskan pantun yang menyentuh tentang balun membalun. Cuma saya mengharapkan dalam musim kempen kali ini, janganlah ada kita saling caci-mencaci sama umat. Tak baik, saudara. Kalau kita rasa mau menawarkan khidmat dan bakti, tawarkanlah apa yang anda lakukan. Janganlah duk maki orang tu dengan ayat-ayat yang bagi saya tak sepatutnya. Sebagai insaniah, kita harus menawarkan diri kita dan bukan untuk kita memaki hamun orang lain.
dengan menuduh macam-macam, perompak, penyamun dan sebagainya. Itu bukan budaya kita lah saudara. Tambah Pak Nazir lagi, keluar bersampan bersama Pak Limat, orang berkayak, bersaing mara. Pemimpin menyimpan dendam kesumat, tidak layak mentadbir negara. Itu pemimpin yang ada dendam. Mereka ini sebenarnya tak layak untuk memimpin negara. Sebab akhirnya mereka akan membuat keputusan mengikut kata hati, bukan menurut akal fikir. Tak ada timbang menimbang, main terus sejarah saja, maki hamun dan sebagainya saudara. Saya mulai besok rasanya saya akan cubalah mendapatkan nama-nama calon-calon yang mungkin bakal diturunkan bertanding. Itu cuma sekadar ini terjahan. Orang kita nuju 4 belalang sikit saudara. Baik, saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan, saya mesti memberi peringatan kepada anda yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun tulisan anda. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya tidak lain tidak bukan hanya sekadar memberi pencerahan supaya warga kita faham dan tahu apa perkembangan. Nak cover semua pun tak mampu saya, saudara. Jadi apa yang saya dapat dan mungkin saya beri komen. Paksi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Kalau tak bersetuju, hantar kiriman, asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang baik, insyaAllah saya akan santun. Tapi kalau carut-mencarut tu, letihlah kita tengok, saudara. Saya haraplah jangan jadikan wall saya ini ataupun ruangan bicara saya ini tempat untuk anda bergaduh sama-sama sendiri dan saling caci-mencaci, maki-memaki. Sama ada anda mewakili parti apa pun, anda nak memuja parti anda, terpulang. Tapi janganlah lakukan kutukan dewata kepada parti-parti orang lain. Ingat saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau itu prinsip yang kita pegang, insya-Allah segala-galanya tidaklah sampai ke peringkat jadi perbalahan peribadi, saudara. Saudara, hari ini cuaca nampak gayanya okey. Tetapi bagaimanapun, sekitar rumah saya cuaca tak ada hujan. Cuma mendung sikit tu adalah, saudara. Sepanjang persidangan UMNO saya hadir tadi, tak ada pula hujan. Tahun lalu, hujan lebat. Itu yang mengakibatkan banjir di Shah Alam. Tapi hari ini tak ada, saudara. Jadi, bagaimanapun, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun MET Malaysia, mengeluarkan amaran. Katanya ada hujan yang akan berterusan di 2 negeri di utara Semenanjung. Mulai hari ini hingga esok. Jadi, WET melalui laman maklumatnya, menyatakan bahawa hari ini hingga besok dan kedua-dua negeri iaitu Kedah dan Perlis sedang berhadapan dengan cuaca buruk. Itu untuk 2 hari saja. Itu di Kedah, kawasan jangka berlaku hujan berterusan ialah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Trap. Jadi amaran itu dikeluarkan pagi tadilah pada jam 11 pagi dan menurut MET Malaysia, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan hujan atau ribut petir jangka berlaku melebihi 6 jam di sesuatu kawasan. Dan luar mana yang kita dapat lihat dalam media sosial apa semua, 6 kampung itu di 5 mukim itu di Pulau Langkawi terjejas akibat banjir kilat. Dia bukan banjir berterusan, banjir kilat kerana berlakunya hujan, angin kencang yang melanda sejak semalam. Bagaimanapun lewat petang tadi itu nampak berkurangan. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Langkawi, Kapten Syafikri Darus, antara kawasan yang terjejas akibat banjir adalah Kampung Teluk, Kampung Sungai Itau, Kampung Kilim di Tanjung Ru, Kampung Padang Lalang dan Kampung Pasir Hitam di Kampung Kuala Melaka, saudara. Beliau kata Pulau Tuba dan Telaga 7 di Mukim Padang Mat Sirat juga turut terjejas. Ada juga kawasan yang turut naiki air di Kampung Melanga Pecah dan Jalan Penarak, Mukim Kuah, Telaga Harbour, Pantai Kok, Fresh Mart, Padang Putih, Pasar Padang, Mat Sirat, Kampung Atas dan Kampung Sungai Melaka di Mukim Kampung Mat Sirat. Tapi bukanlah banjir besar, cuma kepala air itu yang berlakunya adalah di sekitar bukit, saudara. Jadi pada teman-teman yang tinggal di Langkawi ataupun beriadah, bercuti di Langkawi, hati-hati. Itu saja, bukan banjir, belum banjir besar. Saudara, tidak adalah rumah yang hanyut dan sebagainya, saudara. Bagaimanapun, menurut pada MET Malaysia, laporan, saya dapat terima juga laporan
Sungai Gurun di Kampung Perupuk. Dian mencatatkan bacaan yang melebihi paras bahaya sejak jam 6 pagi tadi. Saudara, menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Yan, Lieutenant Muhammad Zul Izi, setakat ini anggota Angkatan Pertahanan Awam sedang melakukan pemantauan di beberapa sungai di daerah itu, termasuk di Kampung Perupuk, Sungai Malai, di Mukim Yan dan Kampung Singkir. Jadi bila air itu naik lebih sikit tu, mereka melihat dalam keadaan berjaga-jaga. Jika sesuatu keadaan yang dilihat berbahaya, tentulah mereka akan mengeluarkan amaran. Jadi teman-teman yang tinggal di kawasan sungai, di Kedah dan juga di Perlis, berhati-hati dan dengar apa arahan ataupun peringatan daripada kumpulan penyelamat negara. Kita mempunyai pasukan yang siap siaga untuk membantu. Jangan risau. Saya tak nampak pun bau hujan akan berlarutan jadi banjir besar. Tak nampak setakat hari ini, saudara. Saudara Nazar, terima kasih. Baguslah ambil tahu tentang apa planning dan action to be taken oleh para calon untuk kita buat penilaian dan mengundi. Itu nanti bila kita bercakap sampai bab calon, saudara. Cuma, saudara, saya melihat dalam keadaan mesyuarat UMNO tadi tu, sempat jugalah saya menatap kiriman kawan-kawan. Bagaimana akhbar utusan dia menyatakan bahawa terdapat 9, ini berhubung dengan kes Tommy Thomas. Sewajarnya Tommy Thomas ini segeralah diselesaikan oleh peguam negara. Warga nak tahu dalam saat-saat kita kempen pilihan raya ni, kita tak mahu isu ini dijadikan isu politik. Ini menyangkut soal judiciary. Jadi katanya bahawa kumpulan penyiasat mendapati 9 perkara yang boleh mengakibatkan peguam negara yang lalu, iaitu Tan Sri Tommy Thomas, untuk didakwa. Itu keadaannya, saudara. Jadi malahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyahsulitkan laporan tersebut. Jadi setiap siasatan yang dilakukan harus dilaksanakan secara tuntas. Kita warga cinta damai, kita mahu agar setiap permasalahan negara itu ditangani secara berhemah dan secara tuntas. Kita tak mahu lagi adanya tuduhan ataupun pendakwaan terpilih-terpilih. Begitu juga kita menuntut. Saya dapat laporan sebenarnya, saudara, tapi saya tak dapat baca sepenuhnya kerana perlu ada terjemahan. Maklum sajalah ini dalam bahasa Inggeris. Kalau saya salah terjemah nanti boleh mendatangkan bahaya pada saya, iaitu berhubung dengan Hakim Nazlan. Saya menurut bacaan saya bahawa sewajarnya lah, kerana siasatan telah dilakukan, dan pihak SPRM juga telah pun lengkap. Jadi sepatutnya kalau Jabatan Peguam Negara segerakanlah kemukakan, sebab ini menyangkut kes ini bukan kes main-main. Satu dunia sedang melihat, malahan dunia keadilan sedang menanti apa tindakan pimpinan kerajaan. Walaupun sekarang ni kerajaan interim government, tapi tidak berarti bahawa apa-apa saja yang berhubung kait dengan undang-undang boleh terhenti, ya saudara. So, jadi saya haraplah kita warga menuntut agar Hakim Nazlan, Tommy Thomas, kedua ni ada kait mengait. Tommy Thomas duduk mengaitkan bagaimana pelantikan hakim dan sebagainya. Hakim Nazlan kerana dia punya judgement, written judgement ataupun pengadilan bertulis itu banyak diragui. Contohnya bila dia kata Datuk Najib yang menubuhkan syarikat SRC, sedangkan laporan didapati bahawa SRC itu bukan ditubuhkan Datuk Najib, malah beliau sendiri ada waktu penubuhan tersebut. Itu adalah konflik of interest. Begitu juga dengan pinjam wang kononnya daripada KUAP, kumpulan wang amanah pencen. Sebenarnya wang itu daripada bank Melayu Banking. Jadi ada pertelikahan. Jadi bagaimanapun kertas penghakiman itu telah pun disiasat dan sewajarnya. Kita mahu agar keadilan ditegakkan. Lebih tak ada, saudara. Saya dapat kiriman itu, saya belum lagi menghayati. Mungkin besok atau lusa bila saya dapat peluang berbual dengan peguam saya, berbincang apa yang boleh saya nyatakan dan apa yang tak boleh saya nyatakan. Saudara, kita pun kena berhati-hati. Hari ini banyak orang mencari sebab saja nak bawa kita ke muka pengadilan. Pantang silap saja, saudara. Dan pada teman-teman yang sering aktif dalam Facebook, hati-hati. Jangan tuduh yang bukan-bukan. Jangan kita mengatasi
kepentingan mahkamah. Ingat tu saudara. Jadi kita mahu, kita menuntut keadilan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Itu saja saudara. Saya juga sekarang ni kita masuk segmen menyentuh tentang pilihan raya yang akan dialami. Dan alhamdulillah nampak gayanya warga Sarawak, begitulah pekernya Premier ataupun Ketua Menteri Sarawak, iaitu Abang Johari. Beliau mengumumkan bahawa kerajaan Sarawak akan mempertimbangkan pemberian subsidi kepada anak-anak Sarawak untuk balik mengundi pada pilihan raya akan datang. Itu seorang pemimpin yang peka pada kehidupan rakyatnya. Jadi rakyat Sarawak bolehlah mengambil bahagian untuk mengundi dalam pemilihan calon-calon yang akan bertanding. Di Sarawak cuma pilihan raya parlimen, bukan Dewan Negeri. Dewan Negeri baru saja dijalankan dan mungkin diadakan 4 tahun akan datang. Tempohnya, jeda waktunya masih panjang lagi. Tapi yang ini pilihan raya untuk parlimen. Nak balik, hubungilah pihak-pihak LBAS yang ada menyediakan sedikit dana. Bukan nak buat untung, saudara. Kadang-kadang orang ni bila tengok musim pilihan raya ni, musim raya. Sekarang ni, ekonomi kita tak baik. Jadi tak adalah mewah sangat, saudara. Dalam waktu yang sama, saya tengok kenyataan daripada pemimpin Parti Bersatu Rakyat Sabah, iaitu PBRS, yang menyarankan menurut Tan Sri Joseph Kurup, dia kata sewajarnya UMNO Barisan Nasional tidak lagi bergabung dengan mana-mana parti dan menurunkan calon-calonnya secara solo sebagaimana ketetapan yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional di Kuala Lumpur. Itu saranan daripada Tan Sri Joseph Kurup. Sebab dia sudah hilang kepercayaan, hilang keyakinan dengan gabungan di PRS di Sabah, di Sabah, ya saudara. Sebab sebelum parlimen dibubarkan, PBRS yang juga parti komponen Barisan Nasional, dia mempunyai satu kerusi parlimen di Persiangan yang disandang oleh timbalan presiden, iaitu Dato' Arthur Kurup, juga timbalan Menteri Kerja Raya. Dia yakin bahawa PBRS juga mampu menyumbang lebih daripada 2 kerusi di Sabah. Sama-sama kita tunggu nanti, saudara. Namun begitu, bila kita bercakap soal politik di Sabah, saya melihat besar kemungkinan dalam sibuk-sibuk nak menurunkan calon bertanding parlimen, besar kemungkinan, saudara, besar kemungkinan kerajaan GRS di Sabah, iaitu gabungan antara UMNO dan juga PBM dan beberapa parti lagi di Sabah itu besar kemungkinan akan tumbang. Ini berikutan apabila Adun Bandar, iaitu daripada Bersatu, telah keluar menyertai warisan. Beliau merupakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Wetrom Bahanda, kerana beliau sudah tidak lagi kepercayaan terhadap parti PBM, dan beliau menyertai parti warisan. Bagaimanapun, perletakan jawatan beliau daripada parti tersebut atau pengunduran daripada parti gabungan GRS belum lagi dibuat secara rasmi, mungkin besok atau lusa dia buat rasmi. Tapi kalau itu berlaku, saya bagaimana yang saya katakan sewaktu saya bertandang ke Sabah tempoh hari, saya melihat ada gegaran akan berlaku di Sabah. Mungkin ini juga berlaku. Kalau ini berlaku, maka besar kemungkinan kerajaan yang ada di Sabah akan tumbang. Tetapi warisan mempunyai kekuatannya. Sebab mereka mempunyai 16 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Kalau dah masuk baru lagi 17, kalau masuk 3-4 orang lagi, dan seandainya Datuk Bong Mokhtar memilih untuk bersama dengan warisan, UMNO Barisan Nasional ada 14 kursi. Maka gabungan antara UMNO dan warisan boleh menubuhkan kerajaan. Tak semestinya mengadakan pilihan raya umum, saudara. Dan saya dipahamkan bahawa tuan yang terutama yang Di-Pertua Negeri Sabah mengambil peduli tentang perkembangan politik Sabah. Saudara? Itu di Sabah. Balik ke Semenanjung, saya ketawa juga, saudara, bila dengar cerita Abang Non kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oh, dia kata saya sekarang ni tengah pening kepala. Apa hal nak pening, Abang Non? Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata dia pening sebab ada 3 negeri mahukan boleh bertanding negeri sebut. Memanglah dia boleh bertanding 1 kursi saja. Iaitu katanya di Johor, di Perak dan juga di wilayah Persekutuan.
Yang mahu beliau meninggalkan kursi di Parlimen Port Dickson untuk bertanding. Kabarnya lah, saya tak tahu. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya dia tengah pening kepala memikirkan kursi manakah untuk dia bertanding. Silakanlah, tak ada masalah. Pastikan kursi sebut selamat. Kalau tidak nanti impian Bang Non pun terkulai layu. Saya memberi peringatan. Sebab parti-parti lain mereka akan berusaha untuk mengurangkan. Macam kata Azmin Ali tu, dia begitu berani lah. Cuma yang saya nak sanggah sedikit, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Pakatan Harapan mempertahankan semua kaum dan bukan hanya Melayu, katanya. Betul. Jadi apakah perbezaan antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional? Barisan Nasional juga ada semua kaum. Dalam gabungan Barisan Nasional, kita ada wakil kita dari Sabah, mewakili peribumi di Sabah. Dalam Barisan Nasional, kita ada MCA yang mewakili masyarakat Tionghoa atau Cina. Kita ada MIC yang mewakili masyarakat India. Jadi tak bolehlah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tuduh mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional adalah parti yang hanya mementingkan Melayu. Tak. Sejak merdeka lagi kita menyantuni semua kaum. Jadi teman-teman daripada keturunan kaum Tionghoa atau Cina, ini penjelasan saya perlu jelas. Jangan kita terpengaruh, terperangkap dengan omelan politik. Datuk Seri Anwar ni memang pakar lah. Dia pusing sana, pusing sini. Lelaki dia kata kita yang salah. Bagaimanapun secara itu saya cuma nak menjawab yang itu apabila seolah-olah UMNO ni parti Melayu. Memang kita inti parti perjuangan kita demi agama, bangsa, tanah air. Dalam waktu yang sama, kita menyantuni juga kaum-kaum lain dan kita menerima bahawa negara ini mempunyai masyarakat yang majmuk dan kita harus hidup dalam keadaan yang harmonis. Sebab itu saya katakan, kita adalah warga cinta damai. Kita mahu kehidupan yang harmonis. Ya, saudara? Bila menyebut itu, saya lupa. Hari ini saya minta maaf kepada teman-teman. Pukul 3.30 petang tadi, saya tak dapat bersiaran dalam segmen memori. Kerana saya menghadiri persidangan agung tahunan UMNO. Saya dah cakap, saudara, saya adalah orang UMNO. Bila mesyuarat, saya kena pergi. Di bahagian saya, di bahagian seputih. Bahagian saya seputih, saudara. Calon ahli parlimennya Teresa Kok daripada DAP. Nak menang memang susah lah. Dia menang baru ni pun, pilihan raya baru ni 68,000 undinya. Hilang wang pertaruhan bagi calon daripada MCA. Tapi bagaimanapun, kita dalam Roma demokrasi, kita menghormati. Kalau itu kepilihan rakyat, dia jadi pakil rakyat, jadilah. Cuma kita tak maulah. Jangan pula lepas ni terbulu-bulu, lepas tu kalau jadi menteri suruh kita minum minyak kelapa sawit satu hari satu sudu. Lepas itu kalau kelapa sawit tak laku, suruh tanam buluh. Itu tak betul lah. Itu memalukan saya lah, sebab saya ahli UMNO di bahagian seputih, beliau sebagai wakil rakyat. Kita kena faham, saudara, apabila demokrasi memilih mereka sebagai calonnya dan rakyat memutuskan di petak undi, kita kena menghormati. Jadi menghormatilah beliau sebagai ahli parlimen mewakili seputih. Cuma saya rasa malulah dapat wakil rakyat begitu. Nak buat macam mana? Kita lawan pun gunakan calon MCA, hilang orang pertaruhan. Nak buat macam mana, saudara? Saya agak menarik juga, naib Presiden UMNO, Datuk Khalid Nordin membuat kenyataan bahawa namanya, ialah beliau top 5, saudara. Namanya ada untuk bertanding kerusi Parlimen Pasir Gudang pada pilihan raya akan datang. Beliau sebagai top 5 tentu dia tahu. Tetapi beliau masih menyerahkanlah kepada pucuk pimpinan parti untuk menentukannya. Kerana beliau selaku bekas Menteri Besar Johor mengatakan bahawa proses penentuan calon-calon masih belum selesai lagi. Sekarang UMNO bahagian Pasir Gudang telah mengemukakan namanya dan beberapa nama lain. Jadi dia kata saya serahkanlah. Cuma saya harap pilihlah calon yang boleh menang. Tapi bagaimanapun saya dipahamkan juga bahawa Datuk Khalid Nordin ni selaku naib presiden, beliau tidak menafikan besar kemungkinan beliau juga turut dinamakan untuk bertanding di Kota Tinggi, tempat Kak Limah, iaitu Datuk Halimah Sadiq. Kabarnya yang akan direhatkan. Kawasan Kota Tinggi adalah kawasan selamat bagi calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi pulanglah
Saya dapat tahu ada 2-3 nama. Cuma saya nak pesan pada Presiden Parti, pilihlah pertama sekali winnable candidate ataupun calon-calon yang boleh menang. Dan yang kedua, teman yang sejati. Bukan main ambil daripada luar, orang ini, orang itu yang tak boleh. Kerana desakan daripada bahagian dan sebagainya, akhirnya calon itu tercundang. Pastikan calon itu boleh menang dan kalangan teman sejati. Teman ni jangan disingkirkan waktu kita berkuasa. Jadi saya rasa, saya yakinlah besar kemungkinan Datuk Khalid Nordin ini dia tak akan bertanding di Parlimen Pasir Gudang. Besar kemungkinan dia bertanding di Kota Tinggi. Itu yang saya dapat setakat ini. Bagaimanapun sesuatu untuk diperjelaskan. Sebab orang menuduh macam-macam lah. Mereka masih lagi tak percaya, tuduh Presiden UMNO tu begitu, begini. Dan hari ini, semasa perasmian Persidangan Agung Tahunan UMNO bahagian Bagan Datuk, Datuk Sri Zahid Hamidi, dia menjelaskan sekali lagi. Kadang-kadang kita ni mudah terperangkap atau mudah terpengaruh dengan pencatur-pencatur media. Yang benda kadang mengarut macam kita jadikan dogma. Kerana ini berhubung tentang jawatan Perdana Menteri. Seandainya UMNO, Barisan Nasional diberi kesempatan oleh rakyat. Ini kena jelas dah. Bukan UMNO ni garanti menang, tidak. Tapi gambarannya besar kemungkinan UMNO boleh menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya akan datang. Kalau nak mantap lagi, mungkin ada jajaran baru. Tapi kajian saya lihat dalam data yang ada, UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan seusai ataupun pasca pilihan raya. Tarikhnya tak tahu lagi lah, 20 bulan nanti Suruhanjaya pilihan raya akan mengumumkan tarikh, bila penamaan calon, bila hari pengundian, saudara. Dan dia, Datuk Sri Zahid mengulangi lagi, calon daripada UMNO adalah Datuk Sri Ismail Sabri. Kerana itu keputusan Majlis Tinggi. Itu juga keputusan dalam perhimpunan UMNO. UMNO dia tak pernah memungkiri janji. Secara, cuma tak bolehlah ditonjolkan begitu saja kerana itu boleh menyangkut soal perlembagaan negara. Yang menentukan calon Perdana Menteri adalah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu Yang Berhormat Presiden UMNO dia kadang-kadang dia tak banyak bercerita soal calon ini kerana mesti meletakkan, menghormati Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Sebut kalau Agong tak setuju, macam mana? Kita tak mau lagi berulang sebagaimana berlaku di Johor. Sebab kita, macam mana saya katakan, UMNO apa saja yang ditetapkan oleh istana, kita akan akur. Jadi sebab itu UMNO tidak mahu mendahului. Namun begitu, seandainya diminta oleh Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong, maka UMNO akan menamakan Datuk Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri. Jadi sebab itu saudara jangan terpengaruh. Orang nak kata begitu, kata begini, seolah-olah UMNO ni gila kuasa, bahawa Datuk Sri Zahid ini nak jadi Perdana Menteri untuk menyelamatkan diri. Benda tak betul. Jelas tadi di Bagan Datuk, beliau menyatakan bahawa calon kita Datuk Ismail Sabri. Ya cukup, sudahlah, jangan kita ulang-ulangi lagi. Jadi warga UMNO pun belajar-belajarlah memahami soal perlembagaan. Poster boy tak boleh lah nak gantung gambar sebab ini Suruhanjaya pilihan raya hanya memberi keizinan kepada Presiden Parti saja. Jangan pula besok, Datuk Zahid dah mainkan. Kerana orang mesti nak antuk-antuk supaya kita sama kita bertelagah. Jadi untuk warga UMNO, peringkat akar umbi jelas. Dan bahagian-bahagian pun dah buat ketetapan. So jadi sekarang ni kita harus berdepan, berada di medan pertempuran untuk memastikan agar UMNO kekal di hati rakyat. Memang sekarang ni dapatan saya cakap terus terang saya, walaupun orang kata banjir lah, orang kata itu dan ini, tapi rakyat tidak mudah lagi untuk dicaturkan pemikirannya. Sebab mereka dapat melihat apa yang berlaku. Kalau banjir pun bukanlah merupakan banjir besar, tapi banjir kilat. Tadi pun berbalah juga apabila kenyataan Ketua Perhubungan UMNO Pulau Pinang dengan Ramasamy, Esko Kerajaan Pulau Pinang. Sebab kita mengatakan bahawa kalau lah takut sangat banjir, tak usah bertanding lah. Ini main cerita banjir sampai kita naik bosan. Sedangkan kita nak segera menyelesaikan masalah ni. Usai
pilihan raya nanti sebab kita nak menangani ekonomi. Hari ini $1 Amerika RM4.7. Tak tahu besok berapa pula lagi akan berlaku. Harga barang perlu ditangani. Kehidupan rakyat perlu ditangani. Masalah ekonomi negara. Sebab itu, menurut Datuk Zahid lagi, dia kata cukup-cukup lah. Macam Dr. Mahathir, nak lagi jadi Perdana Menteri. Takkan nak jadi kali ketiga. Tapi beliau mengadu dombakan. Buat begitu, buat begini. Dan masalah saya nampak bahawa masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Sebab Datuk Zahid kata cukup-cukup lah. Bukanlah kita nak katakan dia terlalu tua, tidak. Tetapi dia gagal waktu diberi kepercayaan oleh Parti Keadilan untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila dia menubuhkan Pakatan Harapan. Setelah jadi Perdana Menteri, Pakatan Harapan gagal. Maka berlaku langkah Sheraton lah, beramuk. Akhirnya pelabur-pelabur tidak yakin pada kita. Itulah punca masalah berlarutan sampai hari ini saya. Mencungap rakyat. Tenat. Ada yang bunuh diri, makanan tak cukup, yang hilang pekerjaan. Semua janji-janji mereka adalah janji yang ke laut. Jadi saya katakan janji 1000 mimpi. Mimpi yang indah-indah aja. Nak batalkan PTPTN. Anak muda pun terpengaruh. Balik kampung bagi tahu mak, pastikan jangan undi Barisan Nasional sebab kalau Pakatan Keadilan menang, Dr. Mahathir kumpulannya dah berjanji nak hapuskan PTPN. Akhirnya hati dan perasaan anak muda dikecewakan. Janji nak menyediakan 2 juta pekerjaan. Semua janji yang bukan-bukan, janji ke laut. Apatah lagi janji nak turun harga minyak lah. Ada 100 janji lah dalam manifesto. Lain kali bila dah dapat kuasa, manifesto itu bukan kitab suci. Jadi sebab itu, macam dia orang kata lah, bahawa hancinglah satu negara. Saya nak menggunakan perkataan itu pun tak seronok dalam live saya ni. Tapi itu realitinya. Rakyat diperdaya bila dia menafikan. Sebab bila dengar kenyataan Dr. Mahathir, dia kata, dia pun tak jangka boleh menang. Sebab itu sekarang ni saudara tengok, cuba dengar dogma ataupun ceramah-ceramah politik, anjuran mereka yang menggelarkan dalam kumpulan Pakatan Harapan. Lain tak ada saudara. Macam saya cakap semalam, lama kiamun. Sedangkan tidak ada sentuhan untuk rakyat. Apakah sekali lagi rakyat mahu diperdaya? Kita nak tunggu je. UMNO insya-Allah. Saya yakin dalam masa 2-3 hari lagi, usai saja Suruhanjaya pilihan raya menetapkan tarikh penamaan calon dan sebagainya, digazetkan untuk mengadakan pilihan raya ini, maka UMNO akan mengeluarkan ini kita punya manifesto pun tak banyak. Tapi lestarinya kehidupan rakyat. Sebab itu kita punya slogan kita adalah kestabilan, jaminan kesejahteraan rakyat. Itu saja saya. Terangkum semua. Pertama kita nak mencari kestabilan politik. Sudahlah, letih dah rakyat. Kita sekarang ni nak menangani, nak mendepani masalah depan. Apa yang sedang negara hadapi, rakyat hadapi, kehidupan yang belum tentu lagi saudara. Saya cakap terus terang. Seandainya kecelaruan berpolitik ini masih berterusan, sabar malam lagi lah saya terpaksa membalun. Saya kalau boleh nak menceritakan pencerahan, seronok pula. Ini menteri ini buat pengumuman untuk rakyat. Boleh dapat saya interview, jumpa dengan rakyat, menceritakan kehidupan mereka. Sebab negara kita negara makmur, saudara. Tapi tidak seharusnya kita terperangkap dalam suasana kehidupan ataupun ekonomi yang begini merosot. Memang saya tak nafikan ada pimpinan-pimpinan yang tersasar daripada landasan perjuangan. Sebab itu, macam Tok Mat dia kata, dia sendiri, Datuk Muhammad Hassan sebagai Timbalan Presiden UMNO, dia sendiri akan bertanding untuk kursi Parlimen Rembau. Dia orang tanya bagaimana Khairi. Jadi dia kata Khairi bagaimanapun kita akan carilah sebagai Timbalan Presiden, sebagai pengarah pilihan raya. Dia kata dia akan cari kawasan yang sesuai untuk Khairi. Bukanlah untuk menafikan. Memang kita dahagakan pemimpin muda. Cuma kalau dah dapat jawatan tu janganlah tunjuk pandai lebih sangat. Okey saudara, itu apa yang berlaku dalam UMNO. Cuma saya tengok hari ini apa yang berlaku di Kelantan. Nampak-nampak gayanya dah mula pula bertelagah antara kumpulan GTA, Gabungan Tanah Air, di Kelantan. Apabila Datuk Paduka Ibrahim Ali mengumumkan bahawa katanya beliau telah pun berpeluang untuk bertanding di kawasan kursi Parlimen Pasir Mas.
Bila katanya bahawa kawasan itu yang diwakili oleh Ahmad Fadil Syari daripada Parti PAS. Jadi katanya bahawa GTA setuju dia akan bertanding di situ. Dah umumkan dah pula. Begitu juga dengan beberapa kawasan, 5-6 kawasan lagi. Ini membuatkan Datuk Syaziman merasa tersinggung sebab beliau selaku pengerusi GTA di Kelantan dah beramuk. Belum pun lagi saudara. Baru nama urut-urut disebut bila Datuk Ibrahim Ali mengumumkan. Masing-masing dah belum berlaku tarikh sebenar pilihan raya dan sebagainya dah berbalah. Itulah keadaan saudara. Saya tak nak komen lebih daripada itu, nanti kawan-kawan kita marah. Saudara. Sebab akhirnya kata Datuk Syaziman, dia kata GTA belum tamatkan pembagian kerusi di Kelantan. Bukan Sazmi Mi'ah. Bukan Syaziman, Sazmi Mi'ah, saudara. Saya bila baca begitu, saya kata apalah dia orang ni. Belum apa-apa lagi dah berebut. Tapi ini untuk peringatan teman-teman. Bahawa menurut Tan Sri Muhyiddin, dia kata pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang terakhir bagi beliau. Nampak gayanya macam dah nak surrender. Sebab dia kata seandainya dia tidak terpilih sebagai ahli parlimen paguh, maka beliau akan menamatkan karier politiknya. Itu keadaannya saudara. Macam mana saya katakan, bila you tidak lagi jadi Perdana Menteri, maka hilanglah pengaruh you. Tambah-tambah lagi, sebagaimana yang saya katakan, kursi Parlimen Paguh itu dimenangi oleh Tan Sri Muhyiddin atas dukungan Parti Keadilan dan pengundi-pengundi yang menyokong Parti DAP. Saudara, Keadilan ada lebih kurang 5,000 pengundi di situ. DAP ada 11,000. PBM ada 6,000 lebih, macam itulah. Dan kabarnya di Paguh sendiri pun sudah ada 2,500 yang keluar daripada parti PBM. Jadi kalau benar-benar dia ambil perkiraan, kalau pengundi-pengundi Cina di Paguh tidak mengundi beliau, sebab DAP tidak lagi mau menerima kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, dah hilang 11,000 undi. Begitu juga dengan Parti Keadilan, ada lebih kurang 6,000 ke 7,000. Di situ aja 18,000. Dulu Tan Sri Muhyiddin dia menang dapat 26,000, mengalahkan calon Ketua UMNO bahagian di Paguh, Datuk Ahmad Ismail, yang dapat 16,000. Tapi kali ini kalau empat kena fight lagi bagus. Maka Datuk Ahmad Ismail tu kekal lah dapat insya-Allah menang. Sebab UMNO kekal dengan dia punya jumlah pengundinya saudara. Tambah-tambah lagi kumpulan anak muda dan Paguh ini merupakan saya pergi saudara masa pilihan raya negeri Johor. Saya tengok di Paguh tu pembinaan kawasan universiti besar kawasan tu. Tapi nak buat macam mana? Kerana waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, diumumkan ada dewan apa semua, tak nampak pun. Itu keadaan saudara. Dan akhirnya saya nampak calon daripada parti PBM juga, iaitu Datuk Dr. Latif. Beliau merupakan ahli parlimen dulu yang bertanding di bawah tiket UMNO, yang dimenangi melalui jawatannya sebagai ahli parlimen oleh warga UMNO. Beliau adalah antara orang yang katak yang melompat. Jadi selaku penyandang kursi parlimen Mersing, Dr. Latif, dia kata dalam keadaan sekarang ni saya sedialah berundur. Saya dah cakap saudara, besar kemungkinan katak-katak yang lompat daripada UMNO ini, mereka dah sedar. Macam Dr. Latif dia sedar, dia kata, saya dah nampak dah, dia kata. Saya dah nampak pintu keluar. Jadi artinya, walaupun selama lebih 35 tahun beliau menjadi orang politik, dia kata pemimpin ini, dia kata salah satunya saya lah. Saya dah nampak katanya exit door, iaitu pintu keluar. Di mana dia akan pergi, dan tak perlulah orang nak tunjuk kat mana. Biarlah saya pergi, dan kerana saya dah nampak pintu untuk keluar. Dia tak perlu nak bertahan lagi. Sebab pada pilihan raya 2018, Dr. Latif bertanding atas tiket Barisan Nasional. Dia menang kursi Parlimen Mersing dengan perolehan 19,806. 19,806 majoriti, saudara. Menewaskan dua pencabarnya daripada PAS dan PKR. Itu undi tu daripada UMNO. Saudara. Tok, saya tengah live, Tok. Setengah live ni. Sekejap lagi saya telefon. Tengah live. Siaran terganggu.
Tak tahulah, ganggu begitulah. Saya punya live ni ganggu-ganggu dia orang. Sekejap lagi saya telefon balik. Ni sahabat saya, dia bagi tahu siaran saya terganggu. Nak buat macam mana saudara? Orang nak ganggulah. Gitulah keadaannya, mereka tak mau menerima keadaan. Sekarang ni macam saya masih lagi bercerita tentang bab Dr. Latif yang sudah pun hilang keyakinan untuk memenangi kawasan Parlimen Mersing. Jadi calon daripada UMNO yang akan digantikan nanti, kalau mereka terpilih sebagai calon, ingat, jangan mengulangi pengkhianatan terhadap parti UMNO. Saudara, jadi orang ni kalau khianat ni tak selamat hidupnya. Cuma saudara, lepas kita cerita tentang parti PBM, calonnya sudah mula hilang keyakinan nak menang. Begitu juga di Bukit Gantang pun sama juga saudara. Larut pun. Saya katakan saudara, terus terang saya katakan, kerana macam dululah waktu Dr. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, saya kata kalau Tan Sri Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri, maka berakhirlah parti PBM. Saudara, macam juga macam parti Pejuang. Besar kemungkinan Pejuang juga akan calon-calon akan hilang deposit. Walaupun dia nak bertanding di Langkawi, saya dapat laporan daripada teman-teman di Langkawi. Kali ini kita tengok medan pertempuran di Langkawi memang seronok. Ada 5 calon akan bertanding. UMNO ada di situ, Pejuang ada di situ, Pakatan Harapannya melalui PKR, dan 2 bebas. Khabar lah yang saya dapat. Jadi 5 penjuru mungkin berlaku di Langkawi. Kita tunggulah nanti waktu penamaan calon. Tapi pimpinan UMNO masih lagi insya-Allah menyantuni rakyatnya saudara. Dan cuma yang saya agak kecewa satu sajalah. Sahabat kita, sahabat lama, yang kita selama begitu lama lah saudara, berdekad-dekad kita bermasalah. Sebenarnya yang bermasalah bukan ahli peringkat akar umbi, itu warga PAS, bukan peringkat ahli bawahan. Dan mereka cukup kecewa hanya disebabkan tidak mendapat tuntutan. Dia minta pada pertemuan dengan Presiden UMNO Datuk Zahid, kabarnya saya dipahamkan, walaupun itu merupakan rundingan sulit, tapi akhirnya bocor juga. Kerana bukanlah 4 mata, tapi 8 mata, malahan tambahan lagi ada 12 mata yang melihat perbincangan itu, bahawa PAS Haji Hadi dia minta 47 kerusi parlimen. Dan kawasan itu kawasan-kawasan yang dianggap selamat. Jadi Presiden UMNO dia kata soal nak tuntut lebih itu tak ada masalah, tapi kena mufarakah dengan PBM. Tapi dia situ pun tidak, sini pun tidak. Jadi akhirnya hilanglah, putuslah hubungan. Saya dapatan, banyak saya dapat kiriman ni yang menzahirkan kecewaan warga akar umbi PAS khususnya. Jadi macam saya kata semalam, kemarin, seolah sia-sia air mata yang tumpah saat kita menandatangani piagam muafakat nasional. Warga UMNO pun kecewa. Ini cakap terus terang, kita pun kecewa. Cuma saya nak pesan pada teman-teman, janganlah ledakkan kemarahan, kita maki hamun, itu tak payah. Kesilapan itu bukan dilakukan oleh keseluruhan ahli PAS. Kesilapan itu berpunca daripada pimpinan. 4-5 orang dalam PAS saja. Ahli-ahli akar umbi, kalau diadakan satu referendum atau pemilihan suara, saya yakin ahli-ahli PAS juga mahu mempertahankan muafakat nasional. Tapi kerana kepentingan orang atas, inilah masalahnya. Sebab itu kita dalam UMNO, yang berhormat Presiden, dia mendengar apa kendak ahli akar umbi. Ahli akar umbi tuntut ini, maka beliau akan akur pada kendak. Kita bukan mengadakan kepimpinan yang ala diktator. Saya tak tuduh Haji Hadi sebagai diktator, tapi kalaulah ahli-ahli mahu supaya muafakat nasional ini disantuni, kita warga akar umbi mahu menyelesaikan masalah yang berabad, berpuluh tahun berpecah antara sesama Islam. Tapi apa nak buat? Akhirnya muafakat nasional yang begitu mulia, muafakat nasional yang begitu diharapkan, boleh menjadikan sebagai satu jalan supaya penyatuan. Dan mereka mengatakan penyatuan ummah. Tapi waktu yang sama, kalau kata nak jantun semua warga bangsa Melayu, tarik baliklah sekali dengan Parti Amanah. Ini Amanah tak mau. Jadi masih lagi yang saya katakan terpilih-pilih. Macam Dr. Mahathir lah. Ambil tindakan yang terpilih-pilih. Akhirnya
Charge orang tu, charge orang ni. Sebab dendam. Saudara. Sebab itu, 7 dekad, saudara. 7 dekad, 70 tahun kita berbalah. Elok dah, cantik dah Muafakat Nasional. Jadi ini amat mengharukan peringkat ahli akar umbi. Bukan hanya ahli PAS, ahli UMNO juga terkesan. Tapi nak buat macam mana? Dan sekarang ni, yang ini saya memang wow lah. Yang ini memang wow. Tiba-tiba saja saya tak tahu apa matlamatnya apabila pimpinan PAS digombak. Sedangkan dia dah melafazkan, pimpinan PAS, tak silap saya, dia melafazkan sumpah waktu menghadiri persidangan tahunan yang lalu bahawa PAS Gombak akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Senator Megat untuk merampas kursi parlimen di Gombak menentang Azmin Ali. Tiba-tiba sekarang ni, kerana PAS bersama dengan Perikatan Nasional, maka mereka berusaha untuk mensucikan Azmin Ali. Ini yang saya geleng kepala. Ini saya geleng kepala. PAS menjamin kemenangan Azmin Ali di Gombak. Oh, satu kenyataan. Katanya Azmin Ali sekarang ni dah boleh lah. Tarik nafas lega. Dia tak tahu lagi tu bagaimana kumpulan keadilan nak renyak. Tak tahulah. Jadi sekarang ni kenyataannya bahawa dia kata bahawa mereka akan mensucikan. PAS akan sucikan Azmin dari dakwaan video set luar tabi'i. Wah, hebat saudara PAS ni. Mahkamah pun tak buat tindakan. Pihak berkuasa pun tak ambil tindakan. Tiba-tiba PAS pula mengatakan boleh mensucikan Azmin Ali. Saudara, akar umbi UMNO hanya pandai angguk dan giring. Tak, saudara. Akar umbi UMNO, kalau presiden tak betul, lunyai dikerjakannya. Saudara, mungkin saudara bukan ahli UMNO. Saya ni orang UMNO, saya tahu sangat. Daripada dulu lagi. Cuma yang kita angguk-angguk kepala tu dulu, zaman Dr. Mahathir. Dia memang diktator lah. Kalau you cakap banyak, out you go. Macam mana yang berlaku pada Tengku Razali. Sampai sudah. Dikerjakannya. Jadi sekarang ni saudara, saya rasa warga UMNO kita akur. Bukan apa ini, apa yang disebutkan oleh Presiden kita yang angguk, tidak. Presiden dia kena ikut cakap akar umbi. Saudara, saya nak jelaskan itu. Balik-balik tentang usaha pimpinan PAS di Gombak yang mahu mensucikan Azmin Ali daripada dakwaan keterlibatan mempunyai hubungan sama dengan Haziq. Kita, macam Datuk Lokman Adam kata, dia kata, bawalah ke muka pengadilan, bercaralah. Sebab pelakunya Haziq dah mengaku. Tak ada pun lagi kes ini. Jadi apakah nak disucikan? Saya tak tahu. Jadi saya tengok kenyataan, saya kata, wow, hebat pimpinan PAS ini. Sebab itu sekarang ni kita menuntut, saya rasalah, mungkinlah saya berharap agar Yang Berhormat Presiden UMNO kali ini juga dalam manifesto UMNO Barisan Nasional perlu dimasukkan kebebasan hakim tanpa campur tangan politik. Ini kita minta. Sebab dulu adanya campur tangan yang dilihat campur tangan eksekutif dalam bidang judiciary. Terutama pelantikan hakim-hakim. Maka seolah-olah hakim tu kena ikut cakap judiciary, eksekutif lah. Dilihat. Ini tak tuduhan saya. Dia punya persepsi rakyat. Jadi sebab itu dalam manifesto UMNO Barisan Nasional perlu dimasukkan satu klausa di mana seandainya UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan oleh rakyat untuk mentadbir negara, kita mesti ada pembahagian kuasa dan kebebasan hakim tanpa campur tangan politik. Ini penting saudara, sebab dah letih lah, pelabur-pelabur pun tak nak datang. Bila 2 kali Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, 2 kali Badan Kehakiman lunyai. Mula-mula dia Perdana Menteri 1981 dalam isu Tun Salleh Abbas. Mula juga goyang juga pelabur-pelabur luar. Tapi masa itu ekonomi dunia taklah seteruk sekarang. Lepas tu dia naik lagi kali kedua, pun dikerjakan juga Badan Kehakiman. Akhirnya dia orang lari. Mereka lari ke negeri lain. Yang menderitanya rakyat. Saya mengharapkan agar dalam menghadapi hari-hari yang mendatang,
UMNO Barisan Nasional harus menekankan saudara bahagian supaya badan kehakiman ini benar-benar bebas daripada sebarang unjulan politik. Kita mesti ada separation of power, eksekutif, legislatif dan judiciary. Cukup-cukuplah kita mengalami begitu lama orang mentertawakan kita, kita mengamalkan demokrasi, raja berperlembagaan, tapi bila eksekutif mencampuri urusan ini, rosak kita. Ingat saudara, kita akan menghadapi sesuatu yang tidak menentu lagi. Segerakan pilihan raya, stabilkan negara kita. Marilah bersama dengan saya, kita berdoa agar negara kita kembali stabil politiknya demi kemakmuran rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.